Seni Bahasa Pantun Tahun 2 oleh Cikgu Zati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari aspek seni bahasa pantun. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.1, melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun. Nombor 1, pembayang dan maksud. Yang kedua, rima akhir dan jeda. Yang ketiga, format penulisan pantun. Oh ya, kamu boleh gunakan buku teks Bahasa Melayu Tahun 2, Jilid 1 sebagai rujukan. Mula-mula sekali, kita akan mengenal pasti ciri-ciri pantun. Terdapat 4 ciri pantun, iaitu pertama, pembayang. Kedua, maksud. Ketiga, rima. Keempat, jeda. Apa itu pembayang? Pembayang dalam pantun 4 kerat ialah 2 baris pertama pantun, iaitu baris yang pertama dan baris yang kedua. Sementara maksud terletak di dalam baris ketiga dan keempat. Mari kita lihat dengan lebih lanjut. Sebagai contoh, cikgu gunakan satu pantun 4 kerat yang biasa kamu dengar. Mari kita lafazkan pantun ini bersama-sama. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Di sini kita dapat lihat baris pertama dan kedua, iaitu Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, ialah pembayang pantun. Sementara dari baris ketiga dan baris keempat, iaitu hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga, ialah maksud pantun. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 30 bagi mengenal pasti pembayang dan maksud pantun di dalam pantun-pantun yang ada di dalam. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 30 bagi mengenal pasti ciri-ciri pantun, iaitu pembayang maksud dan maksud pantun di dalam pantun yang lain. Sekarang, kita beralih pula kepada ciri yang seterusnya, iaitu rima dan jeda. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Sementara jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Mari kita lihat penerangannya dengan lebih jelas lagi. Rima akhir. Seperti yang kita telah sedia maklum tadi, rima ialah bunyi yang sama pada huruf dan kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Jadi, cikgu masih gunakan contoh pantun yang sama. Mari kita lafazkan pantun tersebut. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Rima akhir dalam pantun ini, cikgu telah warnakan rima tersebut dengan warna merah dan warna biru. Jika kamu lihat, rima akhir baris pertama sama dengan rima akhir baris ketiga. Rima akhir baris pertama dengan perkataan tengah dan rima akhirnya sama dengan rima akhir baris ketiga dengan perkataan tanah yang diakhiri dengan rima juga. Sementara baris kedua dengan perkataan 3
yang diakhiri dengan rima ga adalah sama dengan baris keempat dengan perkataan juga yang diakhiri dengan rima ga. Sekarang, rima akhir baris pertama mestilah sama dengan rima akhir baris ketiga. Jika kita lihat dalam pantun ini, rima akhir baris pertama dengan perkataan tengah diakhiri dengan rima ah sama dengan rima akhir baris ketiga dengan perkataan tanah diakhiri dengan rima ah. Sementara rima akhir baris kedua hendaklah sama dengan rima akhir baris keempat. Kamu dapat lihat di sini rima akhir baris kedua dengan perkataan tiga iaitu rima ga sama dengan rima akhir baris keempat dengan perkataan juga iaitu rima ga. Sekarang kita pelajari pula apa itu jeda. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Masih menggunakan contoh yang sama, cikgu telah warnakan jeda dalam pantun ini. Tempat hentian juga cikgu telah tandakan dengan tanda sempang. Kita akan melafazkan pantun dengan jeda yang betul. Seperti yang cikgu telah katakan tadi, jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Jadi, kamu perlu berhenti seketika pada tanda sempang yang cikgu telah tandakan. Begini bacaannya. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung panah, budi yang baik dikenang juga. Pantun bukan saja memiliki rima akhir, tetapi ada juga rima tengah. Biasanya rima tengah terletak pada jeda di setiap baris. Di sini, cikgu telah warnakan setiap rima tengah dengan warna merah dan biru. Seperti yang kamu sedia maklum, rima baris pertama mestilah sama dengan rima baris ketiga. Begitu juga, rima baris kedua mestilah sama dengan rima baris keempat. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 47 bagi mengenal pasti rima dan jeda di dalam pantun-pantun lain. Terdapat 4 rangkap pantun yang kamu boleh kenal pasti rima dan jeda di dalam muka surat 47 tersebut. Kita beralih pula kepada format penulisan pantun. Terdapat 4 format penulisan pantun. Yang pertama, bagi penulisan pantun 4 kerat, setiap rangkap mestilah ada 4 baris. Sila lihat paparan skrin cikgu bagi memahaminya dengan lebih jelas. Kamu dapat lihat terdapat baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat yang melengkapkan satu rangkap pantun. Kedua, huruf besar di setiap permulaan ayat bagi setiap baris. Di sini kamu dapat lihat huruf besar bagi perkataan pulau, gunung, hancur dan budi. Kita teruskan dengan format penulisan ketiga iaitu jarak yang berbeza antara setiap baris. Jika kamu lihat, baris pertama dan baris ketiga mempunyai jarak yang selari, sementara baris kedua dan baris keempat pula perlu dijarakkan sedikit dari baris pertama dan baris ketiga.
keempat ialah penggunaan tanda baca. Dalam satu rangkap pantun, terdapat beberapa penggunaan tanda baca. Baris pertama mestilah menggunakan tanda koma. Baris kedua menggunakan tanda koma bertitik. Sementara baris ketiga pula menggunakan tanda koma. Dan baris keempat menggunakan tanda noktah. Kamu boleh buka buku teks muka surat 52 bagi mengenal pasti format penulisan pantun yang kita pelajari tadi menggunakan 4 rangkap pantun yang terdapat pada muka surat tersebut. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu telah memahami ciri-ciri dan format penulisan pantun dengan betul. Sebagai latihan pengukuhan, murid-murid boleh melengkapkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 37, 54 dan 62. Sehingga bertemu lagi, cikgu ucapkan selamat maju jaya.